Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, sekali lagi Alhamdulillah pagi ini saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Jadi kepada tuan dan puan yang berkesempatan pagi ini untuk bersama-sama, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan insya-Allah hari ini kita dapat meneruskan lagi rancangan kita dan juga orang kata perkara-perkara yang sudah kita susun untuk minggu ini. Jadi ini merupakan hari Isnin yang pertama untuk bulan Januari dan saya yakin tuan dan puan sebahagian besar daripada kita, ramai di kalangan kita hari ini adalah hari pertama bekerja, tetapi rakan-rakan kita semalam ada yang dah bekerja di beberapa bahagian negeri yang memang mula bekerja pada hari Ahad dan mereka sudah mula bekerja semalam dan kepada rakan-rakan di sekitar Selangor dan juga negeri-negeri yang sewaktu dengannya yang hari Isnin ni adalah hari bekerja yang pertama untuk bulan ni, saya ucapkan semoga tuan dan puan orang kata menjalankan aktiviti semasa tu, menjalankan hari ini dengan semua urusan-urusan yang dah dirancang dengan baik. Jadi masih lagi hari ini, pagi ini, saya rasa kebanyakan kawasan masih mendung lagi. Saya sendiri di Kajang ni memang keadaan mendung lagi. Malam tadi pun sangat sejuk dengan keadaan yang masih orang kata renyai-renyai, hujan dan basah. Jadi kita doakan rakan-rakan kita di negeri-negeri ataupun di kawasan yang mudah ataupun memang lokasi yang dah dimaklumkan supaya berhati-hati dengan keadaan bencana banjir. Jadi kita doakan supaya semua urusan rakan-rakan kita dapat dimudahkan urusannya dan semua dalam keadaan selamat Jadi tuan dan puan, sekali lagi hari ini saya sebenarnya bawakan satu lagi topik perbincangan tentang pengurusan bisnes bersyarikat, di mana ada beberapa situasi yang biasa di mana kita ada syarikat dan kita sedang buat keputusan, we are contemplating either to sell off the company or close down or strike off the company or use the existing company for a new business. Jadi ada beberapa orang kata keadaan yang memang kita sendiri sebagai business owner, kita sendiri sebagai usahawan mengalami keadaan itu. Jadi hari ini kita bawa satu perbincangan yang boleh kita lihat dari dari beberapa aspek daripada beberapa aspek ataupun daripada beberapa segi keperluan apa sebenarnya yang menyebabkan keperluan ataupun orang kata situasi di mana kita membuat keputusan untuk gunakan syarikat yang lama dan buat bisnes baru, ataupun kita kata terus buka syarikat baru untuk buat bisnes baru. Jadi ada beberapa perkara ada beberapa situasi yang orang kata perlu diambil kira dan perlu dipertimbangkan apabila kita nak buat keputusan tu. Jadi dia ada banyak situasi, tetapi saya bawakan beberapa situasi yang biasa di mana kita ada satu syarikat, sama ada kita nak teruskan syarikat tu untuk bisnes baru ataupun kita tutup syarikat tu dan buka syarikat baru untuk bisnes baru. Jadi bila saya bercakap tentang syarikat, dia merujuk kepada PLT dan Sdn Bhd sahaja. Apabila perbincangan saya bawa ni merujuk kepada syarikat, dia merujuk kepada PLT dan Sdn Bhd sahaja, bukan enterprise. Jadi bila kita kata kita ada satu syarikat PLT ataupun kita ada satu syarikat Sdn Bhd, apakah patut syarikat tu yang dah lama dormant ataupun yang memang lama dah tak ada aktiviti bisnes ditutup dan saya buka syarikat baru untuk buat bisnes baru, ataupun saya guna saja syarikat yang lama ni untuk jalankan bisnes baru. Jadi saya dalam perbincangan hari ini saya nak bawa dua situasi. Jadi kepada rakan-rakan yang berkesempatan masuk dalam sesi ini, saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Dan sekiranya tuan dan puan dapat menonton sehingga tamat, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi kalau tidak, nanti tuan dan puan boleh datang semula, boleh tonton rebroadcast kepada video-video yang saya letakkan di page ini. Baik, saya berbalik kepada situasi. Katalah kita ada satu syarikat tuan dan puan. Bila saya sebut syarikat, bermakna saya merujuk kepada PLT dan Sdn Bhd sahaja. Kita dah ada satu syarikat PLT. Mungkin kita ada 4, kita ada 5. Saya ada jumpa rakan yang ada sampai 6 syarikat PLT. Macam-macam lah, dia ada beberapa senario dan ada juga beberapa individu yang saya jumpa, mereka memang dah ada syarikat Sdn Bhd. So saya bawakan dua senario di mana satu keadaannya adalah syarikat dah menjalankan satu bisnes,
Senario pertama adalah di mana syarikat dah menjalankan satu bisnes dan bisnes tu dihentikan. Maksudnya bisnes berhenti. Tak ada lagi bisnes tu tapi syarikat masih wujud. Jadi apakah syarikat itu boleh digunakan untuk buat bisnes yang baru? Itu perbincangan. Ini senario yang pertama. Baik. Dalam keadaan ini sebenarnya tuan dan puan kita boleh lihat apakah syarikat itu syarikat yang sedia ada tu masa dia buat bisnes itu apakah kapasiti bisnes itu. Katalah kalau kapasiti bisnes itu sebenarnya dah sampai 3 juta. Tetapi kita nak gunakan syarikat yang sama kerana kita kata profil keuangan, kerana dia punya financial history, kerana dia punya operational history, kerana dia punya management history. Kita nak gunakan history itu untuk buka satu syarikat baru. Jadi kita kena tengok untuk buka bisnes baru. Syarikat yang lama yang dah berbisnes tapi bisnes tu dihentikan dan dia nak buat bisnes baru. Jadi bisnes baru tu nak guna syarikat lama. Jadi yang pertama sekali tu saya sebut semak balik apakah syarikat itu bisnes sebelumnya, apakah kapasiti dia, apakah saiz dia. Kalau saiz dia contoh sampai dah mencecah 3 juta. Kemudian kita nak buat satu bisnes baru. Dan bisnes baru ni yang kita nak gunakan, yang kita nak buat gunakan syarikat yang lama tu tadi dengan kapasiti syarikat sedia ada tu, apakah saiznya sesuai? Ini saya bawa perbincangan ni dari perspektif praktikal yang memang dah banyak berlaku di luar sana dan juga yang orang kata ada dalam perbincangan-perbincangan di kalangan usahawan. Jadi senarionya tuan dan puan, kalau syarikat tu dah lama tapi bisnes yang berhenti, bisnes tu diberhentikan, syarikat masih ada, kita masih ada dan kita nak buat satu bisnes baru. Jadi bisnes baru tu kita kena lihat modelnya ataupun kapasitinya itu adakah sesuai dengan keadaan syarikat yang sebelumnya. Kalau syarikat tu sebelum ni memang menjalankan bisnes dengan nilai 3 juta contoh 3 juta setahun dia punya sales revenue. Kalau kita buat satu bisnes baru, apakah kapasiti bisnes yang baru itu agak serupa. Kalau terlalu jauh, katalah dia punya bisnes yang baru itu, kita punya target sales revenue setahun dia hanyalah 60,000, maka satu syarikat itu yang ada kapasiti untuk mengurus bisnes dengan revenue setahun 30 juta tadi, dia jadi macam tak match tuan dan puan. Dia jadi macam tak match. Dia seolah-olah budak kurus yang sepatutnya pakai baju XS tapi diberi baju XL. Jadi kalau dia pakai itu jadi memang gedoboh, tak cantik, tak elok. Itu analoginya. Jadi tuan dan puan, apabila kita ada satu syarikat yang lama yang memang dah ada profil keuangan ataupun orang kata ada sejarah pengurusan bisnes apa, kita kata kita boleh leverage, tetapi kena tengok bisnes apa yang kita nak buat. Kalau bisnes tu terlalu kecil, dia tak sesuai, dia tak dapat structure tu, jadi satu pembaziran. Kerana syarikat tu bila structure dia besar untuk support bisnes yang sales dia, revenue dia mungkin 3 juta setahun, tapi kita buat bisnes yang sales revenue dia setahun cuma 50,000, dia jadi tak match. Dia jadi macam besar sangat tapi syarikat tu kapasiti dia besar tapi bisnes tu kecil. Jadi dia tak match. Bila tak match, dia akan ada konflik kat situ menyebabkan sukar. Dia bukannya tak boleh tapi dia jadi susah. Dia akan jadi struggle untuk kita urus. Itu antara situasi senario yang pertama apabila kita kata kita nak guna syarikat yang lama untuk buat bisnes baru. Jadi dalam keadaan ini lebih baik tuan dan puan buka satu syarikat yang lain yang baru untuk bisnes yang baru tu tadi. Ini tuan dan puan perlu semak, perlu tengok balik. Katalah kalau kita masih perlukan profil keuangan ke apa semua tu, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh beli company sedia ada. We can buy. Maksudnya kita tanya company secretary, boleh tak saya beli on the shelf company? Maksudnya memang ada company yang dah ada existing, dah dibuka dan kita beli. Jadi tuan dan puan boleh semak proses tu kerana company secretary ni dia tahu macam mana proses-proses untuk orang kata mengambil alih dan membeli syarikat yang sedia ada tu tadi. Maksudnya dia dah ada rekod lah, dia dah dibuka. Syarikat tu dah buka. Walaupun dia beroperasi ke tak beroperasi, nanti tuan dan puan semak jenis syarikat mana, macam mana yang tuan dan puan nak beli. Alright, itu senario yang pertama. Senario yang kedua, kita kata boleh tak kita guna syarikat yang sedia ada untuk buat bisnes yang baru. Katalah syarikat yang sedia ada tu sebenarnya memang dah ada bisnes tetapi kita nak tambah bisnes baru. Jadi kita gunakan syarikat yang sama. Sebenarnya boleh je. Katalah kita kata ada ABC PLT. Dia ni dah menjalankan satu bisnes kedai runcit contoh. Dan kita nak gunakan syarikat yang sama ABC PLT untuk menjalankan satu bisnes kedai jahit contoh. Boleh saja, tak ada masalah. Tetapi ada caranya yang perlu diuruskan untuk menguruskan risiko tu tadi. Mungkin tahun yang pertama guna syarikat yang sama, tahun pertama, kedua ataupun ketiga, untuk leverage kepada profil keuangan ataupun orang kata history of business
management untuk dapatkan facility bank atau seumpamanya. Tetapi selepas itu tuan-tuan puan boleh buka satu syarikat lain untuk bisnes kedai jahit tadi. Jadi bisnes kedai runcit syarikat lain, bisnes kedai jahit syarikat lain. Tetapi di peringkat permulaan gunakan syarikat yang sama untuk buat bisnes yang baru. Ini nak leverage lah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan puan bila kita nak dapatkan orang cakap nak dapatkan facility bank, nak dapatkan kemudahan-kemudahan tertentu, kita kena ada history ataupun kita kata dia lihat profil kewangan syarikat yang kita uruskan. Jadi kita boleh gunakan syarikat yang sedia ada tu sebagai history tu tadilah. Jadi ada dua senario yang tuan-tuan puan, sebab kadang-kadang orang kata nak gunakan company sedia ada, tetapi kita kena susun macam mana. Dan ada pula rakan saya pernah saya ada macam-macam kawan-kawan ada macam-macam kawan-kawan dan juga macam-macam usahawan dia tak ada yang betul atau salah, tetapi dia mesti disusun mengikut kapasiti dan rancangan bisnes kita. Ada rakan saya pula, dia memang ada syarikat PLT, memang ada syarikat Sdn Bhd, memang ada enterprise, tiga-tiga dia ada. Semua dia balun semua dia buka kerana situasinya adalah peringkat permulaan, dia mula bisnes enterprise. Jadi dia maintain lesen enterprise tu. Kemudian dia buka Sdn Bhd untuk satu projek yang lebih besar, ada beberapa orang partner. Jadi dia ada syarikat Sdn Bhd. Kemudian dia bawa partner baru masuk. Jadi dia tak nak letakkan dalam Sdn Bhd, so dia buka satu syarikat PLT. Satu syarikat PLT dengan partner yang baru tu tadi. Jadi dia ada tiga-tiga. Lesen enterprise dia hidup, syarikat PLT dia ada, syarikat Sdn Bhd dia ada. Jadi dalam keadaan ini dia juga melihat kepada apa bisnes yang dia jalankan. Macam kawan-kawan saya ni ada setengah tu memang bisnes apa orang cakap bisnes hartanah, real estate, memang syarikat-syarikat yang ada memang jual hartanah, ada yang firma-firma berbentuk professional services, dan ada juga orang kata syarikat-syarikat yang berbentuk bisnes perkhidmatan, terutamanya pusat pendidikan, dan juga ada rakan-rakan yang buat bisnes berbentuk retail, maksudnya kedai-kedai lah, sama ada kedai makan ke kedai runcit, ada juga rakan yang buat farmasi. Jadi dia bergantung kepada jenis-jenis bisnes dan industri yang kita ada dalam tu. Jadi macam mana cara kita kata kita nak urus bisnes, sama ada kita kata kita guna syarikat yang sedia ada ataupun kita buka syarikat yang baru. Jadi kena tengok keadaan tu lah tuan-tuan puan. Jadi ada masanya kita kata kita nak jual lah syarikat tu. Puan, saya nak jual syarikat tu. Okey, sekarang ni saya dah ada syarikat tu dan saya dah buat bisnes. Dan saya tak nak buat bisnes tu, saya nak jual syarikat tu. Jadi dia ada dua keadaan. Sama ada tuan-tuan puan jual syarikat sahaja, ataupun tuan-tuan puan jual bisnes sahaja, ataupun tuan-tuan puan jual syarikat tu dengan bisnesnya, ataupun tuan-tuan puan jual syarikat sahaja atau bisnes sahaja. So dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Tuan-tuan puan, saya sekitar tahun 2016. Kalau saya boleh recall sekitar tahun 2010-11 begitu. Sebenarnya saya memang buka satu syarikat transport, dan di bawah syarikat tu sebenarnya dia dah ada 6 permit. Masa zaman tu lah, pada tahun 2010-2011 tu berulang-alik 2011-2012 saya berulang-alik ke Putrajaya masa tu kan, dengan nak dapatkan permit lesen tu tadi. Kami dapat syarikat dah ada lesen permit untuk 7 buah untuk mengoperasikan 7 buah van sekolah. Jadi kita tahu bahawa syarikat tu ada value dengan permit tu. Tetapi oleh kerana faktor-faktor tertentu, kita kata tak bolehlah nak jual permit-permit ni, sebab permit-permit ni diberi atas nama, orang cakap waktu itu diberi atas nama-nama tertentu. Jadi kita kata kita jual saja. Jadi waktu itu kita jual saja syarikat tanpa nilaian value permit-permit yang dah ada di bawah syarikat tu tak ada. Kita jual syarikat saja. Dan kita jual syarikat tu pun dalam keadaan kita nak transfer saja. Maksudnya kita tak ada, we don't really make money from selling the company that we have, but instead we just want to have a transfer of ownership. Jadi waktu itu transfer ownership saja. Jadi syarikat tu tak ada dah, bukan di bawah saya lagi, tapi dijual kepada orang lain untuk beli syarikat tu. Tetapi tanpa bisnes, dia hanya beli syarikat tu saja. Jadi kalau dia beli dengan bisnes, maksudnya dia akan beli sekali dengan permit dan lesen-lesen perniagaan yang ada dalam tu, tapi tak ada, kami tak jual. Sebab bila kami tengok proses tu, kita kata dia akan menyukarkan, dia jadi lagi susah kalau jual dengan bisnes sekali. Dan sekitar tahun 2013 macam tu tuan-tuan puan, sebenarnya ada satu lagi pengalaman di mana saya sendiri hanya jual bisnes saja. Syarikat saya tak jual, saya jual bisnes saja. Maksudnya kedai itu saja yang saya jual, syarikat tak. Jadi dia ada dua cara. Jadi sama ada syarikat yang kita ada tu kita nak gunakan semula untuk bisnes baru atau tidak, kita buat keputusan. Ataupun syarikat tu kita tak guna, kita jual saja syarikat tu. Kita tak payah gunakan syarikat tu, tapi nak buat bisnes baru, kita buat syarikat baru.
Jadi ada beberapa orang kata senario yang unik, tetapi tuan dan puan boleh rujuklah keadaan tuan dan puan macam mana. Adakah tuan dan puan sesuai dengan syarikat yang sedia ada tu buat apa orang kata untuk jalankan bisnes baru, atau sepatutnya syarikat tu tutup sahaja ataupun jual, buka syarikat yang baru. Jadi semua ni tuan dan puan boleh bincangkan. Kalau syarikat Sdn Bhd, tuan dan puan jumpa company secretary. Kalau PLT, tuan dan puan boleh semak juga dengan company secretary sekiranya mereka ada servis untuk syarikat PLT. Biasanya company secretary dia hanya serve kepada Sdn Bhd, kerana PLT ni tidak wajib untuk melantik company secretary. Tuan dan puan boleh jadi compliance officer secara terus apabila buka PLT, terus diri sendiri jadi compliance officer, tak perlu lantik company secretary. Jadi kebanyakan company secretary tidak mahu untuk mengurus syarikat PLT, tetapi ada, kena tanyalah company secretary mana yang boleh bantu untuk jadi compliance officer kepada syarikat PLT. Kalau ada, tuan dan puan boleh rujuk kepada mereka macam mana nak uruskan dan susun tu. Jadi kalau ada syarikat lama, antara perkara yang penting adalah tuan dan puan, sebaiknya jangan simpan dorman lama-lama. Memang ada, saya pun ada jumpa tuan dan puan. Saya punya partner kolaborasi pun ada. Dia memang ada simpan satu syarikat Sdn Bhd, dorman 3 tahun, 5 tahun sebenarnya. Dia dormankan company itu, tahun ke-6 baru dia aktifkan semula. Tahun ke-6 baru dia aktifkan semula. Jadi sepanjang 5 tahun tu syarikat tu dormant. Jadi saya tanya dia, apa yang tuan buat? Tak tahun dia hanya bayar. Dia memang sediakan 6 ke 7 ribu, dia akan bayar audit, akan bayar untuk buat account dormant, dia akan bayar company secretary. Dia buat tiap-tiap tahun. Jadi sepanjang 6 tahun, 5 tahun tu dia bayar kosong saja. Tiap-tiap tahun dia sign check je 6-7 ribu bagi. Jadi pada waktu itu saya tanya kenapa. Rupa-rupanya dia kata waktu tu dia tak ada masalah duit, dia bayar je, dia tak kisah, dia nak ada syarikat supaya dia kata bila dia habis kerja, dia berhenti, habis kontrak kerja dia tu, dia terus boleh gunakan syarikat tu untuk buat bisnes. Itu saja tujuan dia. Itu saya memang ada. Saya pernah jumpa seorang lagi ini kawan, dia ni memang seorang saya nak sebut dia academician, dia bukan academician lah, dia sebenarnya ada agensi juga, ada agensi insurance macam tu. Dia ada bisnes lain, dia iaitu sebagai insurance agent tadi, dan pada masa yang sama dia buka syarikat. Dan syarikat tu nama dia memang ada, tetapi dia bagi pengarah, dia bagi seorang pengarah, dia lantik seorang pengarah dan CEO untuk run bisnes lain. Nama dia dalam tu. Dan sebenarnya dia gunakan syarikat itu untuk menguruskan beberapa aset peribadi dia dan juga perbelanjaan dia, di mana ada perbelanjaan yang digunakan tu tadi dimasukkan dalam perbelanjaan syarikat. Ini cara masing-masing sebenarnya. Saya tak nak komen walaupun tujuan tu macam tak betul sedikit, tetapi saya tak nak komen apa-apa kerana ini adalah bagaimana tuan dan puan nak leverage dan gunakan syarikat Sdn Bhd yang tuan dan puan buka. Jadi ada banyak cara dan ada banyak sebab ada setengah-setengah tu. Macam kawan saya seorang ni, dia dia buat insurance agent ni sebab dia tak buka company, dia tak buka company. Jadi untuk menguruskan pendapatan dia dengan orang kata hal-hal percukaian. Jadi ada beberapa pendapatan dia tu yang digunakan, dilaburkan semula. Maksudnya digunakan dalam syarikat Sdn Bhd tu untuk buat bisnes lain tu tadi. Jadi ada benda-benda yang dia uruskan lah, duit dia tu tadi diuruskan, yang mana untuk yang personal dan sebahagiannya dia invest, maksudnya dimasukkan dalam syarikat Sdn Bhd tu sebagai perbelanjaan lain, perbelanjaan yang dia urus lah. Jadi itu dia punya strategi, dia punya cara. Jadi saya tak ada nak komen apa-apa, tetapi kepada kita tuan dan puan sebagai usahawan, apabila kita kata kita ada syarikat, kalau dia dah dormant, kalau dia tak menjana pendapatan, kita dah tahu tak boleh nak buat apa, sebaiknya tutup saja. Kecuali kalau memang tuan dan puan ada duit lebih lah, macam saya sebut kawan saya tadi kan, 5 tahun. Tiap-tiap tahun dia sign 6-7 ribu, 6-7 ribu, bayar semua company secretary fee, bayar semua untuk buat account dormant, bayar semua untuk audit account dormant, bayar semua untuk submission, tak apa. Tiap-tiap tahun sediakan 6-7 ribu macam tu bayar. Tetapi kalau tuan dan puan sendiri tahu bahawa 6-7 ribu itu walaupun setahun sekali boleh jana duit dengan lebih banyak, boleh menghasilkan mungkin 70 ribu, 700 ribu untuk bisnes tuan dan puan, maka tak perlu buang duit itu untuk serve dormant company, tak perlu. Jadi tutup saja syarikat tu. Apabila kita nak mulakan bisnes, buka syarikat yang baru. Dia sebab kadang-kadang kita kata lamalah puan nak dapatkan track record untuk perniagaan nak 3 tahun. Sebenarnya dalam perniagaan tuan dan puan setahun tu sekejap saja, 2 tahun, 3 tahun tu very fast. Time flies very fast when you do business. Jadi jangan risau.
Jangan risau. Kalau katalah tahun pertama sekalipun menjalankan bisnes tapi perlukan modal tambahan, sekurang-kurangnya bina dulu rekod tu 12 ke 18 bulan dan cuba untuk jumpa agensi-agensi tertentu untuk dapatkan modal. Sebab tuan dan puan dah ada pengalaman bisnes. Cuma bersyarikat tu tadi yang baru. Dan kalau macam bukan daripada bank, kalau nak dapatkan fasiliti, sebenarnya ada tempat-tempat lain yang tuan dan puan boleh pergi untuk dapatkan, orang kata, dana ataupun modal tambahan tu tadi. Jadi tuan dan puan tutup atau gunakan semula syarikat lama ni, mestilah kita tahu sebabnya, kita tahu kenapa dan kita tahu macam mana kita nak urus tu tadi. Kalau tuan dan puan tanya saya tadi dalam senario yang pertama yang saya bawa tadi, kalau syarikat tu memang syarikat lama, kapasiti dia adalah untuk bisnes 3 juta. Tiba-tiba kita buat satu bisnes baru, bisnes 3 juta dah tak ada. Kita buat satu bisnes baru tapi bisnes ni hanya boleh menjana sekitar 100,000 sahaja setahun, maka company tu, kapasiti company tu tadi tak boleh match dengan bisnes kita. Jadi sebaiknya gunakan syarikat yang lain. Sebab kadang-kadang tuan dan puan bila syarikat ataupun structure ataupun dia punya baju tu besar sangat, dipakai oleh orang yang kecil sangat, dia tak sesuai, tak cantik, tak boleh. Bila dia besar sangat nak jalan pun jatuh. Kan? Kita bayang budak kecil umur 5 tahun pakai baju mak dia umur 40 tahun. Nak jalan pun tak boleh. Dan dia tak akan pergi mana-mana. Dia akan duduk diam je. Berdiri je. Ataupun paling-paling dia menangis. Dia tak nak pakai baju tu. Jadi itu adalah orang kata analogi yang mudah apabila kita kata nak gunakan syarikat lama untuk bisnes baru. Ataupun sebaiknya tutup saja syarikat lama tu dan buka syarikat baru untuk bisnes baru. Jadi kalau kita mulakan bisnes baru tu dengan gaya startup, kan, dengan gaya startup, maka kita kata kita juga menyusun bisnes kita itu dengan orang kata persediaan modal-modal tertentu. Jadi kalau bisnes startup kita dah tahu modalnya macam mana, permulaannya macam mana, keperluannya macam mana di peringkat awal. Jadi kalau dia tak perlukan pun syarikat yang orang kata ada profil, ada history yang diperlukan, tak perlu, tak apa, kita buka saja company yang baru. Tetapi kalau kita kata nak guna syarikat yang lama, kita pun kena tahulah apa kelebihan syarikat lama tu. Janganlah sebab kita kata, tidak perlulah kita kata saya sayang company tu, saya suka nama company tu. Saya sayanglah sebab company ni masa mula-mula saya buka dengan cinta hati saya. Jadi saya tak naklah jual, saya tak naklah tutup. Jadi kalau itu keputusan yang tuan buat berdasarkan perkara itu, maka dia dah jadi tak objektif lah. Dia dah jadi orang kata bukan ada orang kata skop yang objektif kepada nak menguruskan bisnes dengan baik. Dia dah jadi lain macam dah. Dia dah jadi kisah cinta pula kan, kisah emosi, sayang, apa semua dia dah lain. Jadi tuan dan puan dalam orang kata dalam hal-hal berniaga ni, kadang-kadang kita kata kita kena banyak perkara yang kita kena revise, yang kita kena realistik dalam membuat keputusan-keputusan tu tadi. Jadi tuan dan puan bila kita kata syarikat tu dah lama dah dormant, kalau dah tak boleh tu tutup, sebaiknya tutup. Alamak puan, nak tutup ada kos lah. Jadi tuan dan puan, saya percaya bahawa duit ni kita boleh cari. Saya percaya bahawa duit kita boleh cari tuan dan puan. Jadi susah macam mana pun kita, kalau tuan dan puan tanya saya pun susah juga. Kalau tuan dan puan tanya saya pun tak senang, saya pun susah juga. Tetapi kita percaya bahawa duit kita boleh cari. Maksudnya kita usaha, kita dah tahu aksesnya, kita dah tahu sumbernya. Walaupun duit tu bukan duit kita, kita ada aksesnya, kita ada sumbernya, kita usahakan. Jadi setiap satu perkara apabila kita usaha, tuan dan puan, insya-Allah kita akan ada hasilnya. Cuma cepat atau lambat daripada sumber mana kita tak tahu. Yang penting kita kata kita buat. Jadi memang kita kata kita kena rancang, apa yang kita buat tu kena rancang. Tapi how far can we plan? Orang tanya, puan, asyik nak plan. How far can we plan within this kind of scenario? Maksudnya dalam keadaan susah macam ni nak plan apa lagi? Plan lah macam mana pun, kita tak akan boleh buat. Itu satu orang kata satu feedback. Banyak sebenarnya feedback yang saya dapat macam tu. Walau bagaimanapun tuan dan puan, apabila kita kata we believe in what we do, we have to do it. Kita percaya bahawa menjalankan perniagaan ini adalah salah satu cara untuk kita berjaya. Menjalankan perniagaan ini menjadi satu cara pilihan kita untuk merealisasikan impian kita. Maka kita buat. Bila kita percaya itu kita buat. Jadi bila kita buat, kita akan nampaklah, kita susunlah. Bila kita buat itu maksudnya kita take action kan. Bila kita buat, kita nampaklah susun. Buat 1, buat 2, buat 3. Okey, betul kan? 1.5, 2.3, 4.5. Kita susunkan sebab dia akan ada
progress. Bila kita susunkan macam itu, barulah kita nampak dengan jelas dan kita dapat buat keputusan-keputusan yang betul. Jadi tak kisah tuan dan puan, sekiranya memang kita kata kita kena tutup syarikat yang lama tu, yang dah dormant, yang tak dapat nak kita nak revive, yang tak dapat kita nak buat apa-apa, tutup. Kita mulakan yang baru. Walaupun sukar lah, kita kata puan susah lah buat yang baru, nanti tak ada rekod akaun lah apa, tak apa. Tak apa, kerana profil kita tu tetap ada. Walaupun dalam rekod keuangan mungkin bank akan nampak, okey, bisnes ni baru lagi, tak sesuai nak dah bagi pinjaman ke apa, tak apa. Kerana ada cara lain untuk kita dapatkan modal, bukan hanya dari bank. Ada cara-caranya. Jadi kita lah yang kena gali ilmu tu, kita lah yang kena usaha macam mana nak dapatkan. Kalau betul kita perlukan modal, macam mana nak dapatkan modal tu, walaupun kita baru berbisnes, walaupun kita ni kriteria untuk bank consider beri orang kata modal tu sangat rendah. Kita tak tahu yang tuan dan puan, jadi kita kena usaha je, kita tak tahu. Kalau selagi kita tak buat, kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi kalau kita dah buat, kita dah usaha, kita cuba, tak dapat, tak apa, sebab kita dah puas, kita dah buat, dah tahu. Okey, dah buat, memang tak boleh. Tapi kalau kita belum buat, tak buat apa-apa, awal-awal kita kata tak boleh, dah kita nanti kita menyesal. Rugi tak test dulu. Kan? Rugi tak buat dulu. Jadi kita buat dulu. Jadi keputusan sama ada kita nak tutup syarikat lama ataupun nak gunakan untuk bisnes yang baru, dia adalah orang kata satu keputusan kita betul-betul lihatlah, kena buat, kena tengok macam mana dan apa yang kita perlu buat. Jadi kalau tuan dan puan, katalah tuan dan puan masih sangsi, tak sure betul ke tak betul, kalau tuan dan puan perlukan satu orang kata perbincangan yang lebih objektif, itu sebenarnya tuan dan puan saya tawarkan kepada rakan-rakan semua, sama ada tuan dan puan perlu one off, jumpa saya sekali saja, jumpa one off dalam sama ada face to face ataupun online, kita boleh buat satu perbincangan, tengok apa sebenarnya situasi yang pertama yang tuan dan puan perlu attack dulu, yang mana satu yang nak tackle dulu sebenarnya, sebab kita ada banyak situasi, kita ada banyak plan. Yang mana satu, kadang-kadang kan kita tackle satu, yang lain tu dengan sendirinya ada domino effect, kita dapat penyelesaiannya. Bila ada banyak sangat kita tak tahu. Jadi kadang-kadang tuan dan puan perlu berjumpa dan kita perlu bincangkan. Ada beberapa soalan yang mungkin akan disoal. Jadi tuan dan puan kena bersedia be honest, be truthful. Jadi beritahu saja situasinya, mahu tak mahu, orang kata kita perlu ambil tindakan. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan ada syarikat yang lama, tuan dan puan masih lagi consider nak tutup ke, nak sambung dengan bisnes baru ke, kalau nak buat bisnes baru kena guna syarikat yang lama ke, nak buka yang baru ke, semuanya ada banyak option. Jadi tuan dan puan perlu explore dan expose to a lot of these options so you can make better decision. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Hari lambat sikit saya kemukakan, saya upkan video ni lambat sikit. Jadi tuan dan puan boleh tonton rebroadcast. Kalau nak mudah boleh pergi ke channel YouTube Noamina Omar, kerana video-video disusun secara bertema dengan playlist yang khusus yang diletakkan di sana. Jadi tuan dan puan jangan lupa www.noaminaomar.com. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa dan situasi yang akan datang dalam video-video seterusnya. InsyaAllah kita sama-sama doakan semua rakan-rakan kita di Selangor dan di seluruh Malaysia, di seluruh dunia terutamanya, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan jalan-jalan penyelesaian yang sentiasa kita mahu menjadi khalifah yang bermanfaat. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekian. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.